Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadi. Apa khabar semua tuan-puan, adik kakak, ya, muslimin dan muslimat yang dipilih Allah untuk mendengar segmen motivasi pagi pada pagi ini, ya, dengan terbitan daripada Puan Hajah Maslina Alias dan saya Syahri Abdul Rahman menemani sekali lagi pagi anda. Dan topik kita pada kali ini adalah topik yang sangat menakutkan iaitulah pengikut yang merosakkan. Pengikut yang merosakkan. Terkadang dalam hidup ini, ya tuan-puan, kita diberikan Allah kelebihan-kelebihan tertentu sehingga kita mempunyai pengikut yang setia, ya, mereka yang kita boleh katakan bersedia melakukan apa sahaja kepada kemahuan kita. Terkadang Allah Ta'ala beri kepada kita ilmu agama. Dengan ilmu berkenaan kita boleh membimbing masyarakat dan manusia kepada Allah. Ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Tetapi kita kena sentiasa berhati-hati, ya, kerana zaman hari ini adalah zaman di mana kita boleh tahu kekuatan followers kita. Kita boleh tahu kekuatan friend kita, ya, yang terkadang menyebabkan kita merasakan adanya perasaan bangga dengan ramainya, ya, mereka yang mengikuti kita berbanding, ya, kalau kita bandingkan dengan orang lain. Di situlah kadang-kadangnya bermulanya penyakit hati, ya. Kadang kita terlupa, ya, orang-orang yang mengikut kita, orang-orang yang kelihatannya begitu taat setia kepada kita. Kita tidak tahu barangkali orang-orang ini ada kepentingan, mahu mempergunakan kedudukan kita demi kepentingan mereka. Wal'iyadhu billah. Dan sesungguhnya perkara ini bukanlah perkara yang tidak pernah terjadi. Al-Quran tidak pernah meninggalkan, ya, perhatiannya kepada penyakit-penyakit seperti pengikut yang merosakkan ini. Seorang Nabi Allah daripada Bani Israel, ia pernah hampir dipergunakan oleh pemimpin-pemimpin Bani Israel selepas kewafatan Musa alaihi salam. Ya, suratul Baqarah ayat 246 merakamkan peristiwa ini, di mana pemimpin-pemimpin Bani Israel yang boleh sahaja membuat keputusan siapa yang paling layak menjadi raja dari kalangan mereka untuk mengapalai bala tentera menawan Baitul Maqdis, iaitulah tanah air mereka sendiri dahulunya. Tetapi ternyata mereka faham kalau sesama mereka yang memilih nanti tidak akan mendapat persetujuan daripada lagi 11 pemimpin kabilah-kabilah Bani Israel yang kesemuanya 12. Nanti ada protes. Tetapi kalau mendapat endorsement daripada orang-orang yang mengetahui agama dengan mendalam, barangkali tidak ada protes. Dan bolehlah digunakan restu daripada Nabi berkenaan untuk kita jaja bagi mencapai motif kita mengauk keuntungan dan kesenangan di bumi Baitul Maqdis. Sedangkan matlamat tidak menghalalkan cara, kan tuan-puan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Ayat ini menunjukkan pemimpin-pemimpin Bani Israel selepas kewafatan Musa telah mendesak kepada Nabi ini agar memutuskan bagi mereka siapa yang layak menjadi ketua bagi perjuangan jihad fi sabilillah. 2 kali disebut fi sabilillah tu tuan-tuan.
Tetapi Allah Ta'ala rakamkan nanti bila dipilih oleh Nabi ini Talut, mereka berkata, Talut ini tidak kami lihat mempunyai satu sen pun, tak boleh jadi ketua ke atas kami. Jadi nampak sangat mereka ada kepentingan, dan ciri-ciri Talut tidak memenuhi kepentingan mereka. Wal'iyadzubillah. Adapun cerita yang kedua pada menunjukkan adanya pengikut yang boleh merosakkan adalah kisah Bani Israel yang dirakamkan dalam suratul A'raf, surah yang ke-7 pada ayat 138 hingga 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberang laut itu ketika mereka sampai kepada satu kaum yang terus-menerus menyembah berhala. Mereka, yakni Bani Israel, berkata, wahai Musa, tolonglah engkau buatkan untuk kami sebuah Tuhan, yakni berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan. Musa menjawab, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang jahil. Tuan-tuan, bayangkan Bani Israel yang sudah menyaksikan pelbagai mukjizat, 9 mukjizat, dan yang ke-10 laut merah terbelah di hadapan mereka, lalu menenggelam dan menghancurkan manusia yang telah menyembelih anak-anak mereka ratusan ribu. Fir'aun mati di hadapan mata mereka dengan rejimnya. Tiba-tiba apabila Musa yang telah membawa mereka keluar daripada penderitaan dan memerdekakan mereka, boleh mereka berkata, Musa, dengan kedudukanmu, apa kata kamu benarkan, kamu jadikan, bukan setakat benarkan, kamu tolong buatkan. Sebab hanya agama ini berdasarkan lidahmu dan berdasarkan tindak tandukmu. Bukan agama kalau tidak datang daripadamu, bukan Musa, ij'al lana ilahan. Maka oleh itu, boleh tak kau yang buatkan satu berhala bagi mewakili Tuhan? Ya, kami tak minta banyak berhala, wahai Musa. Kami hanya minta satu sahaja Tuhan. Bukankah engkau menyeru kepada satu Tuhan? Tetapi kami ni tak rasa seronok untuk beribadat kalau kami tak dapat nak tengok Tuhan. Dan kami tak rasa Tuhan tu dekat. Jadi orang lain buat begitu kan Musa, apa kata kau buatkan untuk kami? Astaghfirullah. Musa dengan tenang menghadapi kaumnya yang jahil ini dengan berkata dengan penuh tegas, sesungguhnya kalian adalah kaum yang gopoh dalam menyatakan sesuatu. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang kekal tidak mahukan ilmu yang telah jelas sampai kepada kalian. Musa alaihi salam, tuan-tuan, tidak putus asa untuk berhadapan dan berguluman dengan kaumnya. Ya, Musa tidak dicorak sama sekali pemikiran baginda dan prinsip baginda oleh kaumnya, oleh pengikut-pengikut yang merosakkan ini. Bahkan baginda terus-menerus bersama Harun mencorak dan memberikan warna putih kepada corak pemikiran yang sudah rosak. Ya, perhatikan ayat 138 ini merakamkan bagaimana pengikut ini, kalau semua perkara kita ikuti kehendak follower, kalau semua kemahuan pengikut kita ikuti, barangkali kita boleh menyebabkan al-haq, kebenaran ini bercampur aduk dengan kebatilan. Ya, pengikut yang merosakkan, ia boleh jadi memberikan pelbagai dalil kepada tindak tanduk kita yang sebenarnya salah pada agama. Ya, perkataan kita yang celupar, barangkali pengikut yang merosakkan akan mengatakan, teruskan wahai tok guru, teruskan wahai ulama, teruskan wahai orang berilmu, sesungguhnya kebenaran di pihak kita, dan mereka tidak benar sama sekali. Wal'iyadzubillah. Dan sebaik-baik pengikut adalah pengikut yang memberikan pandangan yang berbeza, pengikut yang memberikan kritikan yang penuh ikhlas. Pengikut yang terbaik adalah pengikut yang memberikan nasihat atas dasar agama. Watawasau bil haq watawasau bis sabar. Untunglah mereka mempunyai kawan dan mempunyai pengikut yang memberikan teguran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.